bersama saya Pili Azman di dalam rancangan WTT Walk the Talk. So hari ni kita akan bersama dengan seorang aktivis seni yang berjaya iaitu Encik Wadi Hamdan. Jom! Hai, sekarang kita bersama dengan Encik Wadi Hamdan, seorang aktivis seni yang sangat berjaya. Jom kita kenal dengan dia. Hai Cik Wadi, boleh tak Cik Wadi kenalkan diri Cik Wadi? Okey, nama saya Wadi bin Hamdan. Seorang lelaki yang berusia 46 tahun ni So, saya berasal daripada Alor Kedah. I was born in Kedah and then saya bersekolah di KL lah sebenarnya. Dia bersekolah di KL, mendapat pendidikan di KL. Saya dulu bersekolah di Ampang Boys School. Okey, memang dibesarkan di Kuala Lumpur. Dibesarkan daripada kecil tu duduk di Kedah. So bila dah masuk ke sekolah menengah, saya dah start berada di Kuala Lumpur. So berhijrah dengan family. So saya bersekolah di sekolah Ampang Boys School. Selepas tu saya melanjutkan mengajar di Universiti New England, Australia, dalam bidang Math and Statistics. Math and Statistics. Okey. So jauh beza dengan subjek hari ni. Betul. So alhamdulillah, so selepas saya dah habis belajar, saya pun banyak bekerja di banyak tempat, tapi more in line of marketing, dalam bidang marketing. So saya terlibat dalam kerja-kerja daripada segi property marketing dan sebagainya. Dan selepas itulah barulah saya memulakan langkah macam mana cuba membuat satu perkara yang saya minat. Okay, which is bidang yang Cik Wadi minat tu adalah seni. Seni. First seni yang Cik Wadi buat mungkin dalam bidang ruang lingkup apa? Saya terus buat basikal sebenarnya. Sebab bila saya dulu zaman waktu saya sekolah, saya selalu pergi Central Market. Jadi saya tengok sekumpulan basikal yang berada dekat situ yang berkarya secara bebas dengan cara mereka tersendiri. Saya menampakkan pada suatu hari angan-angan saya waktu sekolah menengah lagi, saya membayangkan sesuatu boleh dilakukan. So bila saya melalui proses-proses saya tengok banyak tempat kat mana ada penggiat seni jalanan ni, dan saya rasa ini sesuatu yang sangat unik. Benda yang sangat unik yang boleh menjadi sesuatu yang lebih besar, terutamanya kat negara kita. So apa yang saya lakukan mula-mula dulu adalah saya mengkaji, saya membuat paper, saya membuat research, dan macam mana untuk mengubah persepsi. Sebab bila dia berada dalam kelompok yang begitu kecil, saya nak mengubah jadi besar, saya kena cari faktor apa yang menyebabkan dia berada kat ruang lingkup tu. Yang saya nampak pada awalnya, orang nampak baskers ni macam terlibat dengan penagihan dadah. Betul. Yang kedua, dia nampak dengan imej sebagai nampak macam pengemis. Ya, betul. So sebab yelah dia buka porter bag to get the contribution tips. So dan saya rasa boleh mengubah sedikit saja. So bagi saya, bila saya kembali balik kepada norma seorang rakyat Malaysia yang memerlukan, yang bagi saya setiap rakyat Malaysia ni perlu memberi sumbangan, walaupun kecil walaupun besar. Walaupun kita kutip sampah sekalipun, itulah sumbangan kita kepada negara. So itu yang saya nampak, dan saya cuba start buat research on baskets. Okey. So boleh tak Cik Wadi ceritakan sedikit berkenaan, saya difahamkan Cik Wadi adalah seorang pencetus transformasi baskets. So boleh tak Cik Wadi ceritakan sedikit berkenaan tu? Dia dah masuk 10 tahun dah ni Cik Ada. So bagi saya perjalanan yang sangat panjang. Tapi saya boleh rangkumkan sedikit daripada fasa awal. Yang mana pada awalnya saya hanya menyediakan sebuah paper, kertas kerja untuk membuat transformasi kepada aktiviti basking. Yang mana saya nak sentuh dua perkara: mengubah imej mereka, membuka lebih banyak ruang dan peluang, dan mendapat sokongan kerajaan. So bila saya buat paper tu, saya membayangkan perlu disatukan semua basketball ni di bawah satu bumbung dulu, yang mana saya nampak perlu wujudnya satu persatuan. So waktu tu pada tahun 2010 sebenarnya saya dah start menulis. 2010. Dan saya menulis satu paper yang untuk membuat transformasi basking. Dan pada waktu tu cabaran dia adalah saya tidak kenal baskers, saya tidak ada jaringan sebarang kerja dengan pihak kerajaan, dan saya very zero. Saya hanya ada pen dan paper saja. So apa yang saya buat selepas tu, saya memohon sokongan macam mana pihak kerajaan boleh membantu. Awalnya saya tidak disokong.
awalnya saya tidak disokong. Saya pernah pergi ke Jabatan Kebudayaan, saya pernah pergi ke peringkat agensi belia dan sebagainya. Semua tidak layan. Tapi Alhamdulillah, rezeki saya untuk menjadikan perkara ini setelah saya mendapat sokongan daripada pejabat Perdana Menteri. Waktu itu Datuk Seri Najib Tun Razak. Tapi bukan senang lah nak dapat surat sokongan tu. Betul. Saya membayangkan bila saya form satu persatuan baskers, mesti dia berada dalam attitude dia tersendiri. So yang mana bila saya nampak, saya kena buat, orang kata konsep langgar je. Dan saya pun main langgar semua. Sampai satu peringkat saya dipanggil di pejabat Perdana Menteri untuk menceritakan apa hasrat saya. So Alhamdulillah lah, pada waktu itu mantan Perdana Menteri Tok Najib, dia menyokong apa saya buat. Saya mendapat surat sokongan pertama daripada pejabat Perdana Menteri untuk transform the basking activity. So pada ketika itu baru dapat liputan dalam dan luar negara, betul? Belum lagi. So saya dapat surat sokongan pada 2010. Dan cabaran saya, macam mana saya tak kenal baskers-baskers ni? Saya tak kenal mereka. So it takes another 2 years untuk saya mengenali mereka. Saya pergi ke street, saya duduk kenal mereka, macam mana cara kehidupan mereka, saya berkawan dengan mereka. Dan sehinggalah pada 2012 saya memikirkan, saya nak buat satu benda besar, saya kena membuat satu acara program yang besar untuk mendapat orang kata attention yang begitu cepat. Apa yang saya buat, kita organize the first event saya buat baskers adalah pada Disember 2012, saya ingat, di KLCC. Kita buat Malaysian Baskers Fest di Disember. Masa itu pun saya memohon pertolongan ada daripada pihak parti politik dan sebagainya. Dan kita ni buat. So kita kumpulkan baskers, kita buat Malaysia Book of Record masa tu. Dan waktu itulah kita menunjukkan kepada publik, kita nak tubuhkan persatuan. Tapi journey persatuan ni sangat mencabar. Bagi saya tidak memahami kaedah berurusan dengan pihak kerajaan dan sebagainya. Sebab kita hanyalah orang biasa saja yang mempunyai hasrat besar. Dan kita memang tak faham protokol, prosedur, tapi kita buat. Sebab kita faham objektif kita satu, untuk bagi jadi benda ni. So bagi saya, yang orang banyak tak tahu, Malaysian Baskers Club, persatuan ni ditubuhkan di Pejabat Jasa sebenarnya. Ya ke? Lah. Okey, so selepas tu sekarang saya nak tanya, bila dah banyak proses, melalui proses yang begitu quite tough yang orang kata, so sekarang di bawah MYBC dah ada berapa ribu orang baskers yang telah berdaftar? Alhamdulillah, masa mula saya buat 2012, kita dapat membership yang paling ramai pada first year. Kita dapat lebih kurang 2,000 members pada awalnya, pada 2012. Dan officially kita register pada 2013. Dan dia bergerak dengan pantas sebab ini satu perkara yang baru. Sebab saya faham satu perkara baru yang nampak mampu memberi impak yang besar. Sebab bila kita ada persatuan, kita nombor satu membuka peluang dan ruang. Kita faham basking ni adalah dia memerlukan tempat dengan lebih mudah cara. So selama ni mungkin ada baskers yang dia pergi basking, dihalau, diangkat barang oleh penguasa dan sebagainya. Inilah peranan kita untuk membetulkan urusan-urusan sebegini. So melalui persatuan lah kita cuba menaik taraf, memperbaiki segala hubungan baik dengan pihak kerajaan, menunjukkan bahawa ini adalah komuniti yang ada potensi yang sangat besar. Dan alhamdulillah lah, sampai sekarang orang kata tahun ni pun kita dah ada hampir 13,000 lebih ahli seluruh Malaysia. So kita dah bergerak. So orang kenal kita adalah pencetus transformasi yang mengubah persepsi masyarakat. Dulu orang kata baskers ni second grade, third grade, baskers ni. Tapi sekarang kita dah berani berdiri dalam kelas tersendiri. We are same level but different platform. Dulu orang kata artis grade ni, My Life Band pun, baskers pun masih bawah. Tapi sekarang ni artis, live band, semua sekali pun dah pergi jadi baskers. So maknanya kita berada di kelas tersendiri, tidak ada grading, cuma different platform saja. So sekarang ni industri kita, industri muzik Malaysia sendiri sedang mengalami satu perubahan yang drastik. So boleh tak Cik Wadi ceritakan bagaimana semasa pandemik ni berlaku, semua ahli-ahli baskers di bawah MYBC? Saya ingat lagi masa first PKP March 2020. Saya membayangkan baskers yang setiap hari mendapat income yang cukup baik, dapat cari rezeki dengan baik setiap hari, dia akan jam.
So bila March tu saya terus announce Baskers tolong create satu inisiatif yang mana saya lontarkan kepada mereka buat online basking. Sebab saya dah faham benda tu, hanya itu saja platform yang boleh terus diorang berkarya. Walaupun secara logik dia basking ni adalah secara fizikal, tetapi bila kita mengolah kepada benda-benda baru secara alam maya, so saya rasa tidak salah basking ni boleh dijalankan secara online. So ada beberapa baskers cuba mengadaptasikan benda ni dan dengan buat video kat rumah, live Facebook, appearkan nombor account. So mula-mula ni penerimaannya agak susah, tapi lama-lama tu bila komuniti yang besar, dia sharing each other, so sedikit sebanyak membantu, tapi tidaklah mendapat pendapatan yang sewaktu fizikal tu. Sekurang-kurangnya dapat membantu. Cuma daripada segi pihak persatuan ni, kita terus memikir macam mana daripada Mac 2020 ada time yang on and off. Kita sentiasa berurusan dengan pihak kerajaan. Saya sendiri sentiasa berkomunikasi dengan pelbagai pihak kementerian, Kementerian Pelancongan, Kementerian Komunikasi, yang kita berbincang tentang SOP basking yang saya sendiri mencetuskan perkataan indoor basking. Sebab dulu orang kata orang tak tahu basking. So bila saya ingat lagi waktu saya session dengan YB Minister Datuk Seri Janensi, so dia kata what's the difference of baskers nowadays. So saya cakap yang mana lebih secure. Saya cakap better asingkan, sebab ada yang bermain secara outdoor, ada yang bermain secara indoor. Indoor adalah di kawasan premis dan berbumbung, dan ada SOP dia tersendiri yang boleh dibuat. Kalau outdoor ni susah untuk dikawal. So that's why kita terus gesekkan perkataan indoor basking dengan SOP dia tersendiri. So pada last year saya ingat lagi ada beberapa tempoh yang diberi kelonggaran untuk basker jalankan aktiviti indoor basking. Then dia stop balik full. Betul. Lepas tu 2021 ada boleh balik. Tapi alhamdulillah bagi saya perkataan basking sekarang dia telah diiktiraf menjadi satu perkataan rasmi setiap kali any announcement from the government. Adakah pernahkah orang terfikir perkataan basking itu menjadi perkara wajib untuk diumumkan oleh pihak kerajaan? So bagi kita, basker sendiri rasa bangga bila perkataan basking itu sentiasa di-highlightkan, diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Dulu mana kita fikir ada pula perkataan basking. So nowadays basking is a official word yang wajib disebut oleh pihak kerajaan. Okay. So kepada anda yang di rumah sana yang sedang menonton, kalau nak tahu pengalaman yang lebih lanjut daripada Encik Wadi Hamdan, tunggu sebentar lagi. Hai geng! Hari ini Adam nak beritahu bahagian inovasi jaringan strategi dan pemasaran BIJSP Aswara akan mengadakan slot pembelajaran dari pelbagai bidang berdurasi 60 saat. Antaranya berkenaan percetakan, teknik bermain muzik, teknik nyanyian, teknik suntingan gambar dan banyak lagi. Menarik kan? Jadi nantikan video-video berkenaan di Facebook rasmi Aswara ya geng. Untuk makluman, video-video ini juga akan disiarkan semula di Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube BIJSP Aswara. Jadi siapa yang belum follow BIJSP Aswara, jom follow sekarang. Lupa pula, video tu semua akan dimuat naik setiap hari tau geng, jam 8 malam. Dan jangan lupa untuk saksikan 60 Second Education. Follow, jangan tak follow. Okey, anda yang di rumah sana dah tahu siapakah itu Cik Wadi Hamdan. So sekarang kita nak tanya apa pengalaman manis dan pengalaman pahit beliau. Jom. Cik Wadi boleh tak ceritakan ke saya dan semua penonton yang di rumah tu apa pengalaman pahit? Kita mula dengan pengalaman pahit dululah dalam FYBC basking. Pengalaman pahit tu banyak sama benda dengan pengalaman manis. So tapi saya rasa yang terkesan sangat saya sehingga hari inilah. Pada awal kita buat persatuan tu, kita dapat sokongan cukup baik daripada pihak kementerian dan sebagainya. Dan pada 2013 saya ingat lagi, kita tak tahu di mana dan kita mendapat tawaran untuk membawa satu delegasi ke Croatia di World Art Games punya events. Okay, World Art Games. So sewaktu tu ada orang menghubungi saya dan bagi saya bila saya nampak peluang tu, sebelah World Art Games ni adalah satu program di peringkat antarabangsa yang dia nak buat apa orang kata delegasi-delegasi seni untuk berkumpul di Croatia pada waktu tu, the first one for the exhibition. Dan pada waktu tu saya nampak ini bila kerajaan tengah rancak sokong basket,
ini peluang lagi baik untuk saya bawa basket tu sendiri. Kebiasaan orang selalu bawa artis pergi luar negara. So this is the time, walaupun tahun pertama saya rasa this is good, kita nak bawa peluang basket pergi ke luar negara. Kita memohon kepada pihak kementerian waktu itu, dan sebenarnya kita dah dapat dana sebenarnya untuk membawa sebanyak 120 basket sebagai delegasi untuk participate ke sana. Dan sepatutnya kita pergi pada bulan 6 dan bulan 6 2013, dan saya sendiri hanyalah sebagai seorang jurucakap dan menjadi seorang ketua kontijen yang di World Art Games ni dia ada peringkat antarabangsa, dan dia perlu mewujudkan World Art Games Malaysia juga, dan dia ada badan-badan dia. Saya hanyalah seorang ketua kontijen sebagai spokesperson, dan saya selalu ke depan dan bercakap, dan seolah-olah macam saya ni nampak seperti penganjur. Sebenarnya saya bukan penganjur pun dalam ayat yang tepat. Tapi bila kita sebagai spokesperson, kita lebih bercakap dengan baskers, dan baskers memang sangat teruja dan gembira dengan ada persatuan tiba-tiba dapat peluang pergi luar negara. So saya rasa benda yang sangat pantas dan lajulah dia punya impact tu. So dengan kelulusan yang kita dah dapat, kita dah buat preparation for 6 months sehinggalah sampai satu tahap bulan 6 kita dah nak pergi. Saya mendapat surat yang amat mengecewakan saya pada waktu tu. Kita mendapat makluman bahawa pihak kementerian tidak dapat memberi dana ini atas alasan kekangan keuangan. You bayangkan for 6 months kita dah ready nak pergi. Lepas tu dengan sebuah kos perbelanjaan kita keluarkan sendiri dulu sebab kita dah tahu kita ada dana. So bila sampai satu time tu diberi surat yang sebegitu simple, dan saya rasa kerjaya saya dalam nak buat basket ni akan habis. Sebab waktu tu saya rasa macam betul-betul, dan saya faham permainan-permainan politik dalam industri ni ada berbagai, ada orang suka, ada orang tak suka, ada orang suka kita, ada tak suka kita, yang bergerak sangat cepat dan sebagainya. Saya tidak memahami lagi senario politik di peringkat-peringkat industri. So waktu itu kita ni orang yang main buat je. So sampai satu time tu saya rasa macam macam mana I nak against, sebab jumlah dia agak banyak. Kita memulakan 3 juta waktu tu, 3 juta untuk bawa 120, sebab cost dia very very high. Sampai satu tahap tu, bila saya dapat benda tu, then suddenly muka saya tersebar dalam akhbar, dalam social media sebagainya. Saya dicap sebagai penipu, memberi janji-janji kepada baskers untuk bawa dia ke luar negara. You bayangkan berapa kecewanya saya. Kenapa gambar-gambar saya kat social media disebarkan sebegitu, macam-macam platform lah. Saya tengok ada dalam murid.com lah, sini. Dan siapa di belakang ni sebenarnya yang nak buat? Mesti ada orang buat. So bagi saya relax dulu. Saya tak nak marah benda-benda tu. Apa saya fikir macam mana nak overcome, nak bawa juga basket ni pergi. Saya mencuba ikhtiar pelbagai cara, sehingga kan sampai satu peringkat saya sebenarnya dah pernah, last kali saya fikir waktu tu hanya Perdana Menteri boleh tolong saya. Dan saya try access dia banyak kali. Saya pernah tidur depan rumah Perdana Menteri untuk memohon bantuan dia, sebab waktu tu saya dah sampai malam dan saya hunt dia for one whole day. Lepas tu saya diminta untuk tunggu 7 pagi besok, dan saya ambil keputusan saya tidur kat luar dalam kereta. So the next pukul 7 pagi tu saya keluar, dan saya memang terus pergi ambush kat dia. Waktu dia pun dia ready nak pergi kerja. Saya cakap saya memerlukan emergency punya bantuan, sebab kita dah well prepared, ini marak negara dan sebagainya. Kenapa pihak kementerian bagi kita satu surat yang sebegini yang sangat mengecewakan. Kita tak nak main politik dan sebagainya. Kita ada objektif kita nak buat. Last kali Perdana Menteri waktu tu kita dia tahu kita perlukan 3 juta, very short period. Dia bagi kita sumbangan 300,000 waktu tu. 300,000 ke penajaan daripada pejabat Perdana Menteri sendiri. Dan for sure lah 120 orang saya nak bawa, perlukan kos 3 juta. Dengan 300,000 is about 10%. For sure saya boleh bawa delegate 10%, 12 orang. So saya buat press conference, membetulkan balik keadaan. Dan waktu tu sangat mencabar. Anak-anak saya rasa macam Pak tak payahlah buat kerja-kerja ni, macam orang malu-malukan kita. Tapi bagi saya itu cabaran awal. So selepas saya bawa juga 12 orang pergi ke Croatia, saya rasa apa orang cuba halang saya, sebenarnya kalau kita ada niat yang betul, usaha yang betul, saya rasa benda tu tak ada masalah. So saya sukses, saya bawa 12 orang pergi ke Croatia. Dan selepas tu barulah saya mendapat lebih rapat hubungan dengan pihak-pihak kementerian, terutama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya memang sangat menyokong Malaysian Basketball Club daripada dulu. Dan lepas pada program di Croatia, kita buat first event, kita dapat sikit bajet, kita organise Langkawi Baskets Fest.
pada 2013. So dekat situlah kita terus mengubah dan orang kata terus meng-highlightkan basker. Kita masuk TV, masuk radio, dapat liput akhbar. So orang nampak peranan persatuan tu sangat penting untuk membantu yang lain. So sekarang di Malaysia, busking adalah apa yang kita tengok orang main muzik. Betul. Tapi kalau di luar negara, busking tu berbagai-bagai. Ada yang buat badut, ada yang buat magic. So bagaimana sambutan itu di Malaysia? Orang boleh terima ke tak? Orang buat tepi jalan tu magic. Ni magic bukan busking. Ada tak orang Ada. Orang tak faham. Sebenarnya pemahaman dia, that's why saya selalu kita pergi membetulkan, menyampaikan keadaan yang lebih tepat. Sebenarnya busking ni bukan sekadar muzik. Cuma penerimaan lebih majoriti dia kepada muzik. Sebab busking memang about talent. Apa saja talent. Kalau kata you all nak badut ke, nak buat mime ke, nak juggling dan sebagainya, you boleh saja buat. Ataupun apa saja persembahan di tempat terbuka dan tidak ada bayaran, cuma you akan menerima sumbangan penghargaan. That is busking. You boleh sampaikan apa saja. You nak bermonolog ke, nak drama ke, you boleh buat. Macam kalau kita tengok kat Europe, macam-macam orang buat. Cuma dekat Malaysia ni masih ada, macam clown dah very familiar. Macam mime, goldman, orang galah, segala bagai tu masih belum ramai lagi. Mungkin daripada segi pendedahan ilmu tu masih kurang bab tu, sebab muzik sangat luas kat Malaysia. Daripada pelbagai bidang, yang underground, yang daripada artis, yang daripada student, yang daripada yang tidak belajar, cari makan, yang berpengalaman, semua duduk dalam satu platform busking. So that's why muzik tu lebih banyak diterima oleh masyarakat bahawa busking ni muzik. Dan sebenarnya busking ni adalah tentang talent. So di bawah MYBC sendiri ada berapa orang selain daripada pemuzik? Busking selain daripada pemuzik? Kita ada semua talent sebenarnya. Kita ada pelbagai. Kita ada community clown, kita ada community yang menjalankan pelbagai jenis street art, yang contoh yang buat caricature. Kita ada semua. Kita ada talent-talent yang jenis macam orang galah, yang mime. Kita ada semua. Percussion. So semua different seni. Kiranya kalau yang pelukis jalanan tu dikira sebagai busker juga? Kalau daripada segi general, konsep dia adalah, tapi bila sesuatu yang diletakkan harga, itu adalah secara profesional orang, dan maka dia adalah pelukis jalanan. Ada setengah orang membuat perkara-perkara itu dan menerima sumbangan penghargaan. Bila konteks itu adalah konteks busking. So, kita berhenti seketika. Tunggu di segmen yang seterusnya. Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara merupakan institusi pengajian tinggi yang menyediakan ruang pembelajaran, penyelidikan dan penerbitan. Okey, tadi kita dah tahu pengalaman Cik Wadi, di mana dibesarkan, sekolah kat mana. So sekarang saya nak Cik Wadi bagi harapan sedikit kepada penonton yang di rumah saya yang sedang menonton. Okey, saya rasakan after 10 years saya buat transformasi aktiviti busking ni, saya menampakkan ianya berkembang dengan sangat baik, dan saya mengharapkan industri busking ini terus menjadi satu industri tersendiri, satu industri mampu maju yang dapat memberi sumbangan cukup besar kepada negara. Sebab tu sekarang ni kita bergerak dengan dua entiti untuk makluman. Kita ada persatuan sendiri dan kita pun ada koperasi basker Berhad, yang mana orang kata peranan masing-masing ada berbeza. Persatuan terus membuka peluang dan ruang, koperasi lebih pada pemantapan industri itu sendiri daripada segi ekonomi, daripada segi perkara-perkara yang sepatutnya. So kita bergerak atas nama Malaysian Buskers, dan saya sendiri pun sebenarnya dah berada di posisi lain, tetapi walaupun dalam sejarah dia saya tetap seorang pengasas Malaysian Buskers, dan kini saya adalah Group Chairman of Malaysian Buskers. Kita ada dua entiti kat sini, iaitu persatuan dan juga koperasi. Saya mengharapkan di masa depan industri ni kena jadi sangat solid, sangat berkualiti. Sebab tu banyak perkara yang kita fikirkan daripada segi busker tu sendiri, daripada segi pendidikan,
ilmu dan daripada segi menjadi seorang penghibur yang lebih baik. Sebab kita nak industri ni orang nampak inilah industri yang sangat wajib dicontohi. Sebab kita tak nak sekarang orang kata mudah jadi baskers, orang dah senang bagi duit dan sebagainya. Kita pun boleh main. Kita nak ada satu format yang mesti orang kata mesti melalui proses. Maknanya tak semudah, dengan sangat mudah untuk jadi baskers, tetapi those yang qualified boleh menjadi baskers. Dan saya pun rasa berterima kasih jugalah kepada YB Minister, YB Datuk Nancy Shukri, sebab waktu saya session dengan dia di Langkawi, saya berbincang dengan beliau untuk mengangkat lebih fokus baskers sebagai duta jalanan pelancongan Malaysia. Malaysia Tourism Street Ambassador. Sebab saya nampak baskers ni adalah pemeriah sesuatu kawasan. Baskers juga menampilkan wajah Malaysia. Baskers juga boleh menampilkan pelbagai seni dan budaya Malaysia. Dan saya rasa ini perlu lebih fokuskan macam mana mengangkat baskers ni lebih berperanan. Maknanya baskers dia faham, dia bukan sekadar penghibur, tetapi dia juga adalah pemain industri yang sangat penting untuk negara. Dia perlu ada image yang baik, kena ada ilmu yang baik, kena memberi dan memberi. So saya rasa perkara daripada segi pendapatan tu adalah perkara yang kedua yang masing-masing dah pandai lah nak susun macam mana income diorang dan sebagainya. Sebab kita kena faham baskers ni ada yang betul-betul nak sepenuh masa, ada yang student sendiri menjadikan satu platform praktikal, ada juga orang-orang yang pengalaman yang dah ada income yang very good, orang yang pencen tapi dia pergi basking. Cuma inilah platform untuk dia orang berkarya dan bermain muzik. Sangat unik industri basking kat Malaysia. Saya percaya industri Malaysia basking kat Malaysia ni terus akan berada di mana-mana. Walaupun sekarang orang kata trend baskers sangat ramai, ending dia sampai satu tahap orang yang betul-betul baskers saja yang akan terus menjadi baskers. Okey, so sekarang ni kita dah tahu kita ada MYBC, platform-platform yang sebegini. So bagaimana kalau orang adik-adik yang di luar sana tu nak masuk jadi ahli MYBC, nak jadi basker? Okey, kita pun sebenarnya masih banyak perkara-perkara penambahbaikan daripada segi recruitment member. Sebab kita memang nak kalau boleh ramai, lebih banyak ramai berdaftar. So boleh akses kita punya Facebook dan Instagram My Baskers Club. So boleh DM kat situ. So admin kita akan respon semua. Just give your numbers, admin kita akan respon untuk macam mana cara-cara untuk mendaftar. So bagi kita pendaftaran memang setiap hari ada. Sebab yang paling penting, sebab kita ni adalah platform yang mempunyai banyak tempat ruang basking. Dan alhamdulillah kita mendapat kolaborasi yang cukup baik. Kita berada kat mana-mana. Sebab tu macam sekarang especially in the shopping mall, dah banyak basker. Dulu orang tak nak fikir pun, orang fikir basker tu berjalan. Saya mengolah macam mana basker main dalam shopping mall sebab saya nampak satu benda yang boleh menaikkan image. So nowadays kat mana-mana dah ada basker. Saya rasa dalam shopping mall, kapal lapangan yang terbang, dekat stesen kereta api LRT, semua dah ada basker. Dalam kapal dan sebagainya semua dah ada basker. Saya tak rasa satu hari mungkin dalam kapal terbang pun ada basker agak entertain penumpang kat dalam tu. So tidak mustahil basker untuk berada kat mana-mana. Sebab saya punya tagline, kita make sure baskers di mana-mana. Terima kasih banyak Cik Wadi. Saya dah dapat banyak input-input yang menarik daripada session hari ini. So terima kasih untuk luangkan masa untuk kami. Terima kasih daripada saya kepada pihak Aswara memberi ruang sedikit sebanyak bercakap. Sebab saya jadi orang yang banyak berdiam dan kita terus buat kerja. So InsyaAllah everything is good. So bagi saya, kalau you ada niat yang baik, semuanya akan dipermudahkan, InsyaAllah. Amin. Saya doakan yang terbaik untuk MYBC, untuk Cik Wadi sendiri. So kita berjumpa pada minggu hadapan. Kalau anda semua nak tahu siapa tetamu yang akan datang, dia adalah pembuat lagu Gadis dan Bunga. Jumpa minggu depan.